Jadi Perdana Menteri ini adalah Perdana Menteri mewakili DAP. Kerana dia tak suka KSP. Pulau Pinang bantah daripada mula-mula cadang. Sampailah dia bantah. Jadi saya ucap terima kasih di atas sokongan semua pihak kepada Perikatan Nasional. Betul tuan-tuan, kita berazam bersungguh-sungguh kita nak angkat Kedah Darul Aman ni menjadi sebuah negeri yang di mana orang miskin boleh duduk sini, orang kaya boleh duduk sini. Melayu boleh duduk, Cina boleh duduk, India boleh duduk, Siam boleh duduk, aman, damai, harmoni, rukun, bersatu padu. Kita tak ada gaduh apa-apa. Kita tak ada buat dasar-dasar yang mengancam mana-mana kaum di negeri kita ni. Kita layan sama adil, sama rata, saksama. Semua kaum boleh duduk sini. Bukan orang Melayu saja miskin, tuan-tuan. Orang Cina pun ada yang miskin. Orang India ada yang miskin. Kita nak negeri ini, negeri tempat orang miskin boleh berteduh, tempat orang kaya menabur bakti. Ramai orang kaya, tuan-tuan. Ada jabatan kerajaan, ada kaya. Ada tokai-tokai besar, boleh jadi kaya. Jadi kaya bukan satu kesalahan. Dan boleh menjalankan perniagaan dengan bebas dan aman. Tuan-tuan boleh buat harta di negeri ini. Tapi kita kena ingat, ada rakan-rakan saudara mara kita yang susah. Kita pakat-pakat tolong, pakat-pakat bantu. Inilah negeri Kedah yang kita nak wujudkan. Kita nak angkat semula sumber-sumber kekayaan negeri ini supaya betul-betul menjadi hak rakyat Kedah. Dulu mereka suruh kita warta benang kita. Benang yang lostak ni banyak timbul dah jadi rumah. Kalau kita wartakan tanah benang kita menjadi taman pengeluaran makanan untuk food security, kita tak bolehlah buat rumah, tak boleh apa, tak boleh. Dulu saya pernah cakap sekali, oleh kerana banyak juga orang PH ni dia bodoh. Dia kata, siapa duk paksa Kedah jadi miskin? Saya ada guna satu istilah, kita telah dipaksa menjadi miskin sekian lama. Bagaimana paksa menjadi miskin? Kita diarah untuk menanam padi. Ratus-ratus tahun dah. Tak boleh buat lain, buat benang je. Alih kerana banyak benda-benda kita ni mula dibangunkan dengan sektor-sektor komersial, maka diarahkan kita untuk gazet tanah sawah padi untuk food security, jamin bekalan makanan. Hampa kena gazet sawah padi hampa. Jadi taman pengeluaran makanan saja, tak boleh buat benda lain. Saya kata boleh, nak gazet boleh, bayar. Bayar lu. Pasal tuan-tuan, sawah padi di Kedah ni, kedudukan dia rata. Tak ada di dunia ni sawah padi macam kita ni. Pergi di Jawa, orang buat padi atas bukit. Di Kedah, sawah padi ada highway lalu tengah. Kan? Tu highway timur barat ni, utara selatan ni, lalu tengah-tengah pedang. Ada jalan berselirak kata. Dari segi infrastruktur di Kedah, kalau nak bangunkan sawah padi kita ni dengan komersial, siang-siang hari boleh bangunkan. Bila-bila pun boleh. Tanah kita cukup strategik. Tapi kita diarah untuk gazet sebagai taman pengeluaran makanan, tak boleh buat benda lain. Sebab tu saya kata kita diarah untuk menjadi miskin. Pasal apa miskin? Cukai tanah untuk sawah padi adalah kategori cukai tanah terendah di dunia. 1 meter persegi 2 kupang cukai tanah untuk padi. Kalau tanah komersial 1 meter persegi kalau start ni beringgit-ringgit lah cukai tanah. Daripada keseluruhan keluasan sawah padi yang kita simpan, kita hanya boleh kutip cukai tanah 2.5 juta saja setahun. Kalau kita convert semua tanah ni jadi kawasan komersial, kita akan dapat kutip cukai tanah saja 1.7 bilion. Itulah kata kita diarah menjadi miskin. Tapi oleh kerana bahasa kiasan ni orang PS tak faham, ngaji tak pandai. Nak kata bodoh, kasar sangat no. Ngaji tak pandai. Dia kata, siapa duk arahan jadi miskin? Lah, tak kerti. Bahasa kiasan. Itulah bahasa kiasan. Jadi kita guna formula. Boleh
Kita berkorban lagi untuk negara ini. Kita bekalkan 43% bekalan beras negara daripada Kedah. Kalau hampa nak suruh kami gezet, hampa bayar. Daripada kalau kita tukar tanah kita jadi tanah komersial, kita dapat 1.7 bilion cukai tanah, hampa bayar 10% saja. 170 juta setahun. Kita boleh simpan tanah sawah padi kita. Tapi tuan-tuan, kalau mereka payah sangat, mereka suruh kita simpan tanam padi saja. Mereka tak bagi kita buat benda lain. Bukan simpan tanah sawah saja tuan-tuan. Kita bina terusan. Kita ada sungai. Kita simpan tanah untuk bina empangan. Selain pada empangan, kita simpan lagi tanah hutan untuk tadahan ayak. Tanah hutan saja 341,000 hektar. Empangan pula puluh-puluh kilometer persegi untuk takung ayak. Lalu kok sungai, main sawah padi, tanam padi. Semua ni sektor yang memberi pulangan rendah dari segi ekonomi. Tetapi dia suruh kita duduk tak tu saja. Kalau nak suruh duduk tak tu saja, apa bayar ah? Sawah padi bayar 170 juta. Hutang simpan untuk tadahan bayar 100 juta. Semua tu kita minta. Ni, start minta. Mula mereka tak suka kat saya. Pasal, hang ni sikit kira duit. Kira duit lah hampa kata aku susah. Hampa kata negeri aku miskin. Tapi negeri aku penting kerana kita menghasilkan makanan. Orang kaya kat Kuala Lumpur tu makan beras kita. Haduk kutuk kita miskin tu, dia pun makan darah beras kita. Tapi belagak lah mampu. Tu nak marah. Jadi banyak pembahasan tu. InsyaAllah kita akan kekalkan Kedah sebagai negeri jelapang padi. Tapi tidak itu saja. Selain kita menjadi pusat bekalan makanan untuk negara ini, kita nak bangun juga sektor lain untuk ekonomi kita. Sektor lain tu saya nak sebut KSP tu. Ada 8 projek berimpact tinggi yang sedang kita usahakan. Sebahagiannya telah berjalan, sebahagian dekat-dekat nak siap, sebahagiannya sedang dihalang besar-besaran. Tadi ada bawan cakap kan, KXP kan, saya tengok live. Ada live. KSP ini penting. Pasal satu-satunya projek yang tidak ada alasan untuk dihalang adalah KSP. Bukan ada punca apa, tak bagi je. Alasan-alasan yang dibuat untuk menghalang tu pun tak masuk akal. Dia kata kontraktor tarik diri. Bukan tarik diri, saya terminate. Pasal hang tak boleh ikut perjanjian. Sampai masa hang kena deposit duit untuk mengambil balik tanah, hang tak boleh deposit, kita terminate dia. Dia kata dah, kawan tu tarik diri, projek batal. Siapa yang batal? Itu PM jawab di parlimen. Dia kata ni ada Hansard. Hansard bukan mestinya hang tak mohong. Kalau hang bohong di parlimen, Hansard tulis lah hang bohong tu. Tapi dia tak tulis lah hang bohong. Pasal orang tak tahu. Dia cakap tak betul. Bukan semestinya cakap betul di parlimen. Bohong pun boleh. Cuma orang tak tahu. Ni sahabat Perdana Menteri berbohong di parlimen bila dia kata ECK tarik diri dan membatalkan projek. ECK bukan tarik diri. Kita terminate dia. Pasal dia gagal memenuhi syarat-syarat perjanjian. Lepas tu dia kata Syed Mohtar tak jadi buat. Bila kita lantik Syed Mohtar? Kita sokong Syed Mohtar. Bisnes dia untuk orang Malaysia, rakyat Malaysia. Ramai kerjakannya. Dia orang baik. Kita tak lantik dia lagi pun. PM bercakap bagi pihak dia, kata dia tak mau buat. Semua halangan yang dibuat untuk menghalang KSP adalah perkara-perkara yang tidak masuk akal. Satu-satunya sebab kenapa dia tak boleh nak sokong KSP adalah DAP Pulau Pinang bantah projek tu. Jadi Perdana Menteri ini adalah Perdana Menteri mewakili DAP. Kerana dia tak suka KSP. Pulau Pinang bantah daripada mula-mula cadang. Sampailah dia bantah. Mai Perdana Menteri ini ikut DAP seketin. Tuan-tuan, undi BN dapat DAP. Ni yang sedang berkuasa di negara kita ini. Walaupun dia tak cakap, walaupun tak bersuara, tapi kuasa 40 kerusi Parlimen DAP dalam Pakatan Harapan dalam PHBN menentukan dasar Perdana Menteri. Pasal tu Perdana Menteri tak bagi kita buat. Tulis surat 3 kali nak jumpa, tak mau jumpa. Tuan-tuan sekalian, kita ada politik baru.
politik yang mengambil kira semua orang. Politik lama ni kita tak marah, duk tepi kono, tepi koni, mai cakap bohong, janji tak betul itu kita tak marah, kita nak tinggal buang. Sekarang ni kita buat apa yang kita cakap. Boleh tuan-tuan? Kita akan bina pemimpin dan masyarakat yang bekerjasama, yang tak tinggal hang aku, yang bercakap dan dia buat, yang sakit demam, susah payah kita boleh tumpang dia. Dia bercakap bagi pihak kita, bukan dia cakap bagi pihak orang yang nak tekan kita.